forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon daripada Datuk Kamar dan Datuk Abdullah Sani terhadap Muhyiddin. Apa Muhyiddin cakap? Muhyiddin dakwa ada unsur rasuah akan lampu polis dan SPRM. Ini isu berkaitan MP-MPN yang sokong PMK Anwar Ibrahim. Saya baca detail sikit kat sini. Persatu akan buat laporan polis dan SPRM atas dakwaan ada unsur rasuah dan ugutan berhubung peralihan sokongan beberapa ahli parlimen dari parti itu kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Okey, mari dengar respon daripada Datuk Abdullah Sani dan Datuk Kamar Ahmed yang jawab komen macam biasa. Kesilapan mereka yang buat lakukan dulu. Tapi Datuk Anwar Ibrahim tidak melakukan. Tan Sri Muhyiddin sewaktu mau menubuhkan kerajaan dalam langkah Sheraton. Semua orang dengar. Langkah syaitan. Apa tu? Langkah syaitan. Langkah syaitan tu. Saya kata langkah Sheraton apabila dia mengatakan bahawa kita ada lebih kurang 30 orang. Kita cukup numbers, jemputlah dia orang datang, kita boleh bagi award. Bagi jawatan, boleh jadi JSC. Datuk ingat kan Datuk? Ya, ingat sangat. Dan hari ini dia menyatakan bahawa nak buat laporan polis, nak buat laporan SPRM. Bob, saya ketawa besar buat benda itu. Saya kata macam mana ni akhirnya kalau kamu selama ni biasa mencuri, kamu akan mencuri lagi. Dan kamu akan merasa orang lain buat orang mencuri. Itu gambarannya Datuk. Datuk boleh sambung Datuk cerita. Exactly. Ini yang saya akui bahawa ketika itu mengingatkan saya bila langkah syaitan tu dimulakan. Jadi dia punya tawaran-tawaran tu dengan siapa yang keluar daripada UMNO, yang keluar daripada daripada keadilan, ditawarkan menteri, timbalan menteri, GLC, semua macam. Dan lepas tu pula yang merumitkan lagi ialah semua jawatan ditambah sampai 77. Oh, dahsyat. Itu namanya menjahanamkan negara kita ni. Dia yang mulakan dulu tu. Dan yang kedua, bila dia menuduh mengatakan ada ugutan. Masa bila pula kerajaan peraduan hari ni nak mengugut diorang ni, tak bersama-sama. Tak masuk akal. Sedangkan Datuk, mereka mengugut, ternyata jelas. Datuk, kalau boleh saya celah, ala-ala Datuk dah sebut ini. Tan Sri Muhyiddin kata 4 ahli parlimen bersatu. Waktu tu bukan 4 lah, baru Kuala Kangsar lah mengatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Ada ugutan daripada pihak tertentu untuk menarik dia. Tapi kalau kita fikir secara logik tu, kenapa bersatu ambil tindakan kepada ahli parlimen ini tergantung sehingga 6 tahun? Kalau mereka kata tadi ahli parlimen itu diugut, sepatutnya bersatu jangan ambil tindakan kepada ahli parlimen tersebut. Tapi digantung 6 tahun. Ya betul, sepatutnya tak payah jatuh hukum pada ahli dia orang lah. Kan? Sepatutnya buat laporan. Dan saya melihat bahawa kalau mengatakan ugutan, masa bila Datuk Anwar Ibrahim buat ugutan? Sedangkan jelas, saya tak nampak lagi pun ahli-ahli parlimen daripada Parti Perikatan Nasional yang dibawa ke mahkamah, kecuali 2-3 orang lah yang memang itu sebelum itu lagi. Kan? Yang sudah ada pun kesnya. Dan yang lain tu ramai lah orang, bukan lagi rahsia umum dah, banyak orang tahu juga. Semua orang nak menanti. Saya pun sekarang tanya Datuk Anwar Ibrahim, you must walk the talk. Cakap katanya mana yang menyamun, menyakau semua ni. Tapi tidak berlaku begitu. Apakah adanya ugutan nak lakukan? Tidak, saya tak nampak ugutan. Sedangkan Presiden saya sendiri turun naik 4 tahun ke mahkamah, 5 tahun. Apa jadi pada Datuk Syahrir Samad? Apa jadi pada Susah Agung UMNO, Datuk Ahmad Maslan? Siapa yang tak menyokong? Tekunan, semua kena. Tapi yang ini tak ada pun. Jadi bagi saya, kalau mengatakan ugutan, siapa yang kena bawa sekarang? Tak ada pun. Jadi bagi saya lah, soal mereka menyertai ataupun menyokong kepimpinan. Ini soalnya soal menyokong kepimpinan. Kena ingat Datuk Sri, Datuk ia menyokong kepimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim bahawa mereka sudah nampak melihat bagaimana usaha menangani derita rakyat sedang berjalan dengan begitu pesat. Dengan pesat. Apabila bajet dibentangkan, mereka pun terkapai-kapai tu. The best budget sekarang ni. Semua orang dapat 2,000, 1,000, apa nak lagi? Rakyat mereka sudah merasakan hit kepanasan di peringkat akar umbi. Akhirnya rakyat bercakap dengan mereka. Mungkin bila mereka jumpa dengan rakyat di kawasan masing-masing, sudahlah Wabi, sekarang ni kami pun dapat, kami bahagia. Nelayan dapat, petani dapat, pesawah dapat, ini pekebun dapat, harga dan nampak gayanya ekonomi semakin pulih. Jadi mereka tidak mau ketinggalan kereta api. Betul. Itu yang saya nampak bahawa akhirnya mereka ambil ketepat. Sebab itu saya katakan not only for
akan ada lagi. Dan inilah saya katakan domino teori. Dulu kita kata domino teori ni masa dulu bila fallnya Vietnam, maka jatuhlah negara-negara lain domino. Yang ini domino teori in Malaysian politics akan berlaku. Bermula dengan saudara Datuk Pin Iskandar, kemudian diikuti Datuk Syuaili, kemudian diikuti pula dengan Azizi, Datuk Azizi, dan kemudian berikutan pula dengan Datuk Zahari, dan saya nampak ada 5-6 nama. Saya Datuk lupa Datuk. Saya dah bercakap, saya dah bagi ting lah. Saya dah kata Datuk akan ada yang akan melompat. Datuk kata ya ke? Dan sekarang ni saudara Bob, Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau nak ikut dari stability 147. Tak ada masalah. Very strong. Very strong government. Now sekarang dia masuk 4 dah 151. Besar kemungkinan saya rasa 168. Saya rasa angka 168 itu akan achieve by the end of the year. Rasa saya lah. InsyaAllah. Jadi apa yang Hadi awak ungkapkan dah cukup jumlah tu. Jumlah yang ada sekali jumlah yang ada pada pihak Datuk Ibrahim, bukan jumlah di sana. Okey. Amin. Terima kasih Datuk atas penjelasan. Sekarang ini kita nak lebih mendalam lagi. Saya nak tanya kepada Datuk Haji Abdul Hassani. Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain ini bukanlah ahli parlimen yang parti Perikatan Nasional kutip datang daripada mana-mana untuk jadikan calon. Kalau tak silap saya, dia pernah jadi sosial politik kepada Peja, Menteri Besar Perak dulu. Dan tentulah dia ni orang yang mempunyai kenalan yang cukup rapat dengan pimpinan Perikatan Nasional. Tapi di atas pemikiran dia ataupun di atas pemerhatian dia kepada kepribadian Perdana Menteri itu sendiri ataupun kepada pentadbiran Perdana Menteri itu sendiri, dia merasakan ini ialah the best choice dia untuk menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Dia yang mulakan sokongan ini dan diikuti dengan beberapa ahli parlimen lain. Macam Datuk Kamal Amir sebut tadi, domino effect. So kan ada yang lain. Jadi adakah Datuk rasa sokongan ahli parlimen yang bermula daripada Kuala Kangsar ini di atas tata kelola yang ditunjukkan, yang dipamerkan oleh PM sendiri? Pendapat Datuk macam mana? Sebelum saya menjawab tu, saya nak beritahu masa Mahidin punya zaman dengan Ismail Sabri ni, dia ada buat satu perjanjian rahsia, sulit dipanggil. Dan perjanjian sulit ni dia tak berlaku pada Nur Ibrahim. Betul. Dia tak berlaku kepada Zaid Hamidi. Betul. Kan? Dia tak ada sulit-sulit ni. Ni terang-terang. Jadi yang dulu sulit tu perjanjian dia apa? Bajet Perdana Menteri separuh dia nak. Apa punya lahanat separuh tu dia nak, yang dia bukan Perdana Menteri. Dan inilah di antara pencabulan kuasa yang begitu dikemarukkan oleh si Mayadin ni. Jadi saya nampak begini, menjawab soalan tadi di permula je Kuala Kangsar tu, sebenarnya dia orang nampak nampak apa yang Datuk Seri Anwar buat. Dia santuni, cuba kita tengok kan, daripada peringkat awalnya Datuk Seri dah pegang jawatan tu, macam-macam fitnah. Dia katanya Jana Wibawa tu penipu lah, tak betul lah. Sekali, nampak kau, berderit orang kena. Dengan Cina-Cina pun dapat, walaupun itu adalah bajet untuk Bumi-Putera. Lepas tu kali kedua pula Datuk Seri buka balik untuk Pandora Paper. Pandora Paper tu pula dibuka pula. Dah banyak orang bergeletik. Oh, dia kata ini semua penipu. Dia Perdana Menteri dan juga dia adalah Menteri Kewangan. File tu di depan atas meja dia tahulah. Lepas tu pula berlaku lagi 1MDB. Rupanya duit yang dihantar tu 1MDB tu masuk akaun lawyer Datuk Seri. Mengejutkan. Tiba-tiba pula My Airline tu tutup dengan cara tergesa-gesa. Lepas tu berlakulah tangkapan dan sebagainya. Cuba bayangkan. Itu semua dia kata ini semua pembohong. Buka mulut bohong. Apa punya, saya pun tak tahulah kerosakan minda yang mereka ada. Tapi yang baru ni, Datuk, yang kata dia semua ahli parlimen nampak ni. Baru ni dia buat promosi dia kata 700 juta, tapi Ismail Sabri ambil 200. Yang 500 juta itu dia kata ada komen-komen daripada walau-walaun Perikatan Nasional yang otak pendek, yang cacat ni. Dia kata apa? Mana boleh 500 juta tu dah angka setengah bilion. Dia kata tak boleh berlaku begitu. Saya nak beritahu pada mereka yang walaupun saya tengok daripada TikTok diorang ni. Dia kata apa? Anwar bohong.
kalau Anwar bohong, saudara yang bercakap kata Anwar bohong tu, suruh Muhyiddin masuk di mahkamah, cabar di mahkamah. Datuk Seri Anwar tu Menteri Kewangan. Menteri Kewangan ni Datuk Seri. Dia boleh buka semua file. Dia cakap, ini duit judi telah digunakan dalam pilihan raya. Tak ada siapa pun sama dia. Betul? Jadi itu semua penipu. Tapi bila akhirnya adalah tindakan macam kita, kalau fitnah, kita balun. Tapi kalau kamu kata Datuk Seri bohong, bawalah pergi mahkamah kalau betul. Inilah itulah keadaan yang berlaku daripada mereka-mereka yang walang-walau ni. Itulah dia, apa yang kita tengok, itulah yang hasil abang soalan, jawapan pada soalan tadi. Itu mukadimah tadi. Soalannya ialah, kenapa bermula Kuala Kangsar berani ambil tindakan sedemikian? Lepas tu dia ni jeli, Labuan. Lepas tu. Tapi on record, saya nak beritahu, adakah Kuala Kangsar di-charge? Tak ada. Adakah Labuan di-charge atas salah laku? Begitu juga dengan jeli. Begitu juga dengan seorang lagi itu dekat Gua Musang. Bukit Gua Gantang. Musang. Ada kes ke yang kita diberitahu, mereka diugut, mereka telah pun ditekan. Saya nak tanya pada orang yang bercakap tu, sama sekali Hamzah Zainuddin dengan Mahyadin. Saya nak tanya, adakah mereka itu didakwa di mahkamah? Pakai otak lah, jangan otak lutut. Nak bohong pun, biarlah bohong tu rasional. Janganlah bohong tu sampai kita sendiri betul jadi debiul. Ni Suhaili ni kena tangkap ke? Bila kena charge-nya? Iskandar ada kena charge ke? Jili kena charge. Jauh-jauh pula tu. Satu Labuan, satu Kuala Kangsar, satu Gua Musang, satu di Jeli. Tak masuk akal. Saya nak tegaskan di sini ya, as I know Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tak akan gunakan tekanan ataupun ugutan sebab dia dah ada 147. Apa nak dirisaukan? Tetapi ini untuk memberikan ruang kepada Perikatan Nasional. Mari nak dapat duit kerajaan, kos agreement kita berstabilkan di integriti parlimen. Itu je Datuk Seri. Saya rasa mungkin ini andaian Bob, mungkin tak mereka marah pada kesombongan Tan Sri Muhyiddin yang tidak mahu membentuk kerajaan. Exactly. Kalau waktu itu awal apabila dia Mahkamah Agung tawarkan untuk membentuk kerajaan perpaduan antara Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan, saya rasa tak terbelagi macam sekarang ni. Tetapi bagaimanapun hari ini, jangan lupa banyak orang tak tahu bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mula mendedahkan satu persatu. Contohnya bila mendedahkan bahawa kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin dan diikuti dengan Datuk Seri Sabri, wang rakyat digunakan sejumlah 700 juta untuk publicity kerajaan, untuk mengangkat nama kerajaan. Mereka lupa bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Menteri Kewangan. Benar. Sebab dalam Menteri Kewangan ada fakta-fakta, ada file-file tak boleh diklasifikasi. Exactly. Tak boleh diberdahkan. Tapi yang boleh mengizinkan adalah Perdana Menteri. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dia jadi Menteri Kewangan dan waktu yang sama dia sebagai Perdana Menteri. Itu kelebihan dia. File yang sepatutnya dianggap sebagai OSA, Official Secret Act ini, boleh didiskualifikasikan. Boleh dibuka. Dia jadi public document. Sebab dia yang berkuasa sekarang. Ini yang saya katakan, ramai lagi akan melompat. Nah, bagi saya soalan sekarang ni, satu. Yang kedua, saya betul keyakinan. Sebab saya antara mereka yang menyatakan sokongan lah sahabat saya, iaitu saudara Zahari Kecil. Dia seorang peguam, adik kepada Datuk Arhan. Kawan saya baik di Jeli. Alhamdulillah. Bila cuba saya dapat bercakap dengan dia lagi pun. Tapi saya berkeyakinan memang dia ni tak ada. Dia adalah sebagai supportive Datuk Pak. Jeli. Di Jeli. Masa bila pula yang dia ada projek? Dia orang yang selalu terleluhur. Saya ingat sangat. Dan orangnya bukanlah bendol, tidaklah tetapi lurus. Jadi kalau nak katakan ada tekanan di mana? Kau nak offer, waktu dia pernah jadi pegawai khas pada Tan Sri Supno, dia pernah jadi supportive pada Topa, di MITI, yang terdedah untuk terlibat dalam kewangan macam-macam. Kalau ada offer lah, dia bukan orangnya yang saya kenal. Jadi bila dia mengatakan bahawa dia juga menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim, ini adalah merupakan satu isyarat kepada Tan Sri Muhyiddin. Anak-anak buah anda sudah pun memperlihatkan amarah mereka kerana because of you. Kerana anda yang begitu angkuh, yang menolak saranan agung, maka segala-gala sekarang ni nasi dah jadi bubur. Hadapilah. Kalau dah hadap sekali. Mungkinlah pada pandangan saya lah tu. Exactly correct. Exactly.
Okey, tuan, saya baca detail lagi kat Malaysia kini ni. Presiden Yang Muhyiddin Yassin berkata Bersatu telah mengumpulkan bukti yang bagi menyokong dakwaan itu. Kita sudah kumpulkan semua maklumat. Contohnya dalam kes ahli Parlimen Gua Musang. Dia beritahu dalam mesyuarat Bersatu Kelantan yang lepas dia mendapat tawaran di waktu itu dan dia menolak semuanya. Tapi 3 hari selepas itu dia umumkan keputusan sokong sana kerajaan. Dan kita syak ada perkara-perkara berlaku yang mungkin melanggar undang-undang. Dan data ini kami ada kumpulkan, katanya kepada pemerintah selepas memutuskan mesyuarat khas Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu semalam. Tuan-tuan, mari terus menyokong kerajaan Perpaduan dan Ibrahim. Assalamualaikum.